Penonton, kita akan berikan pencerahan kepada anda berkaitan dengan apa yang terkandung dalam Akta 500 iaitu Akta Jual Langsung dan Skim Anti Piramid. Hari ini Irfan bersama dengan Puan Liza Julena Mahfazil, penolong pengarah kanan bahagian pembangunan jualan langsung Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Keselamatan Hidup KPDN untuk berikan pencerahannya. Assalamualaikum Puan Liza, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita untuk kita mengenali terlebih dahulu apakah dia Akta Jual Langsung dan juga Skim Piramid itu, bagaimana kategorinya? Okey, terima kasih Cik Irfan. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi panggil kita nak bagi pencerahan tentang jual langsung yang sah versus dengan skim piramid. Okey, kalau Cik Irfan nak tahu, jual langsung memang satu aktiviti yang sah. Okey, dia takluk di bawah Akta Jual Langsung dan Skim Anti Piramid tahun 1993. Baik. Atau lebih dikenali sebagai dengan Akta 500. Okey, berbeza dengan skim piramid, kita jelaslah skim piramid adalah suatu skim yang kita tahu dia sering dikaitkan dengan penipuan yang mengelirukan. Ya. Okey. Kalau boleh kongsikan penipuan yang mengelirukan itu, bagaimana, apa di antara pelakuan yang kita boleh dapat tahu, oh ini merupakan skim piramid? Okey. Ya. Terima kasih Cik Irfan. Okey, kalau kita nak tahu dengan lebih jelas, izinkan saya lah kita nak cerita sedikitlah sebenarnya apa itu industri jual langsung itu sendiri. Industri jual langsung, dia kalau kita merujuk adalah suatu perniagaan yang sah. Kita nak bezakan kita nak bezakan suatu perniagaan yang sah iaitu di mana jenis pemasaran bila kita memasarkan sesuatu produk atau perkhidmatan, dia melalui seseorang ejen atau pengedar yang berdaftar. Okey, baik. Untuk skim piramid pula, kalau kita tengok skim piramid ialah suatu model pemasaran. Dia berbeza, satu model pemasaran yang bersifat yang tak munasabah. Okey. Suatu penipuan. Kita terus teranglah, dia punya fokus dia adalah untuk merekrut, lepas tu diambil satu pelaporan dalam amount yang besar. Amount yang besar. Ya, amount yang besar. Jadi yang akan terkesan adalah yang bawahan. Pasal dia ada skim piramid, yang atas mungkin untung tapi yang bawah mungkin rugi. Okey. Memang rugilah. Maksudnya kalau kita boleh fahamkan bentuk piramid itu sendiri pun akan ada cabang yang paling atas sekali. Betul. Dan akan turun ke bawah. Jadi yang akan dapat untung selalunya memang yang ada ke atas. Betul. Yang bawah akan rugi. Betul. Jadi bagaimana untuk kita kenal pasti ciri-ciri skim piramid ini? Ciri-ciri skim piramid kita mudah saja. Bila seseorang didatangi, dia datang kat kita, dia berjanjikan bulan dan bintang. Bulan dan bintang. Biasa dia akan berjanjikan bulan dan bintang, lepas tu dia akan janjikan kita akan untung besar dalam tempoh yang singkat. Okey, kita juga akan dijanjikan, okey, kalau berminat untuk satu-satu pangkat yang tinggi, pelaburan mesti tinggi. Okey, selalunya dekat dalam skim piramid ni, mungkin bawah ni dia teringin nak masuk, dia nak jadi macam orang yang ke atas. Jadi dia ditawarkan, okey, nak jadi tak satu-satu pangkat yang lagi tinggi. Jadi kena bagi pelaburan yang besar lah untuk menikmati bonus yang macam di pangkat yang atas lah. Itu macam tak logik lah. Tak logik. Dan adakah kontrak terlibat kalau dalam skim piramid ini? Okey, sebenarnya jelas. Skim piramid ni dia tak ada kontrak jualan, dia tak ada pun polisi beli balik. Sebabnya memang kebanyakannya tidak wujud sangat fokus kepada pembelian sesuatu produk atau perkhidmatan. Dia hanya memfokus kepada merekrut ataupun dia macam merekrut orang di bawah-bawahnya bagi macam suatu yang banyak. Jadi dia yang atas tu akan jadi lagi kaya lah bila dia ada pelaburan yang besar daripada peringkat bawah. Ya, maksudnya duit yang diberi oleh orang bawahan ini akan disalurkan terus kepada yang paling atas, sebab itu yang dekat atas paling untung, yang dekat bawah akan sentiasa rugi. Betul. Kalau boleh kita kongsikan kepada penonton, kalau disabitkan dengan kesalahan di bawah akta, apa yang akan berlaku kepada mereka ini? Okey. Kita di bawah akta ni dia ada seksyen 27A dan 27B, iaitu 27A itu dia macam mempromosikan, kita promosi pun tak boleh, mempromosikan. Maksudnya kalau kita iklankan, kita sebarkan dekat WhatsApp pun memang tak boleh. Dia promosi, dia memang jatuh bawah promosi. Kita mempromosikan ciri-ciri skim yang berbentuk piramid ni. Dia kalau disabitkan kesalahan, dia denda dia
tak kurang 10 juta dan tak lebih daripada 50 juta, dan juga mungkin dia akan dikenakan penjara tak lebih daripada 5 tahun. Banyak kan? Banyak. 10 juta sampai 50 juta. Walaupun kita sekadar mempromosikan sahaja, tapi memang berat hukuman kepada anda. Sebab itu jangan sewenang-wenangnya menyebarkan perkara tidak benar. Okey, kalau kita boleh kongsi kepada penonton juga. Kalau saya contohnya didatangi oleh seorang yang katanya mungkin jual langsung ataupun skim piramid, apa perlu saya lakukan sebelum ini? Okey. Kita memang nasihatkan orang awam, orang ramai lah untuk menyelidik syarikat tu terlebih dahulu. Kita boleh semak dekat mana? Kita semak dekat laman web KPDN sendirilah, www.kpdn.gov.my. Dekat situ kita ada senarai syarikat pemegang lesen yang sah di bawah Akta Jualan Langsung. Lepas tu kita juga memang nasihatkan mana-mana orang awam yang didatangi oleh syarikat jualan langsung, kita semak dia ada tak peluang pemasaran yang mendapat pengesahan daripada KPDN. Sebab setiap syarikat jualan langsung dia ada peluang pemasaran yang memang ada disahkan oleh KPDN. Okey, jadi kita memang galakkanlah orang ramai ni tahu sedikit tentang Akta Jualan Langsung. Jadi kita tak nak mereka terjerumus atau tertipu dengan skim piramid lah. Berhati-hati untuk memilih peluang perniagaan. Betul. Kita memang galakkan diorang untuk menambah pendapatan, tapi kita galakkan juga diorang untuk berhati-hati. Ya, sebab itu anda semua perlu untuk semak terlebih dahulu melalui laman sesawan KPDN untuk kita melihat adakah perniagaan itu legit dan sah di bawah akta yang kita sebutkan tadi, iaitu Akta 500. Tetapi bagaimana cara yang terbaik lah, maksudnya mungkin kita ni bila dengar jumlah yang pelaburan kita nak begitu dan pulangannya tinggi, jadi kita terus nak dapatkan peluang tersebut. Jadi apa lagi cara-cara terbaik untuk kita elakkan perkara ini berlaku kepada kita? Seperti kita maklumkan tadi, kalau kata ragu-ragu, kalau tak pasti, boleh kemukakan aduan dekat e-aduan KPDN, ataupun kita pun ada saluran WhatsApp, kita ada saluran aduan lah. Kalau memang ragu-ragu, boleh terus berhubung dengan KPDN sendiri. Senang je nak ragu-ragu sebenarnya. Kalau kita boleh dengar mungkin perjanjiannya ataupun pulangan itu terlalu bulan dan bintang, bulan dan bintang, melebih-lebih sangat. Kalau contohnya kita perlu beri pelaburan sebanyak 5,000 tetapi pulangan 1 juta, mungkin kedengaran sangat tidak logik, kan? Jadi anda perlu berhati-hatilah. Okey, kita nak kongsikan lagi kepada penonton apa yang KPDN lakukan untuk menyemarakkan lagi ekonomi, lagi-lagi membantu mereka yang melaksanakan aktiviti jualan langsung. Okey. Kita tadi dah cerita tentang skim piramid yang memang kita cakap suatu skim penipuan yang merugikan. Tapi kalau ikut KPDN ni selaku pengawal selia industri jualan langsung yang secara menyeluruh, iaitu pemusatan melibatkan ketetapan dasar, pembangunan domestik dan antarabangsa, kita memang KPDN tanggungjawab untuk jualan langsung adalah secara menyeluruh. Sebab kita nak bangunkan industri ini untuk berkembang secara holistik dan progresif. Dia satu-satu ekosistem menyeluruh, sebab kita melibatkan kerjasama daripada agensi di bawah KPDN, iaitu Tribunal Tuntutan Pengguna, kita ada Suruhanjaya juga. Lepas tu kita juga berkolaborasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua produk yang mendapat kelulusan untuk dijual atau dipasarkan dekat luar, semua perlu mendapat kelulusan daripada KPDN. Tetapi semuanya melalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dekat situ kita ada bahagian farmasi, kita ada kualiti makanan, kita ada bahagian pihak berkuasa peranti perubatan, semua kita ni. So jadi dia melalui satu ekosistem yang betul-betul holistik. Saya suka nak bercerita. Silakan ceritakanlah. Saya suka nak bercerita. Kalau setakat ni, untuk statistik yang kita rekod, memang kita ada nilai 4 juta pengedar berdaftar yang sah. Industri jualan langsung dekat Malaysia sendiri telah menyumbang lebih daripada 100 bilion kepada ekonomi Malaysia dalam tempoh daripada tahun 2020 sampai tahun 2023. Tahun ini pun kita jangka nilai jualan memang akan meningkatlah, melebihi daripada 30 bilion. 30 bilion tu bukan satu amount yang sikit. Melibatkan satu amount yang banyak sebab dia melibatkan ejen-ejen yang banyaklah. Yang macam tadi saya cakap, semuanya berdaftar secara sah. Kalau ikut pun sendiri, suka lagi saya nak cakapkan industri jualan langsung di Malaysia ni, kita berada di kedudukan ke-6 di dunia dan juga ke-4 di Asia Pasifik. Yang ni
kedudukan kita ni, ranking kita ni memang dikeluarkan secara sah oleh World Federation of Direct Selling Association yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Jadi sebenarnya industri jualan langsung Malaysia ni setara dengan Amerika Syarikat, Korea, Jepun, China. Jadi kita tak kalah lah. Betul. Jadi kita sebenarnya berdiri teguh dalam aspek aktiviti jualan langsung ini. Betul. Dan pastinya diselenggara dan dibantu oleh KPDN untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Baik, sebelum saya berikan pencerahan lain, mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana cara untuk kita memohon lesen untuk kita bersama-sama dalam aktiviti jualan langsung di Malaysia. Baik, terima kasih Cik Ifan. Macam mana nak mohon lesen jualan langsung ni? Nak mohon lesen jualan langsung ni, kita perlu layari ada portal BLES tu, iaitu Business Licensing Electronic Support System. Lepas tu kita di KPDN, di bahagian pembangunan jualan langsung, kita akan proses permohonan tu bila ada dokumen yang lengkap. Jadi kita akan proses. Lepas tu syarikat tu akan dipanggil untuk membuat pembentangan pelan pemasaran. Baik. Dekat pelan pemasaran itulah kita akan tahu syarikat ni adalah bercirikan suatu perniagaan jualan langsung yang sah ataupun bercirikan skim pyramid. Bila dah semuanya baik, okey, lulus, dan sekiranya diluluskan, syarikat tu akan dikenakan fee bayaran lesen iaitu sebanyak RM500 setiap tahun. Okey. Mudah je. Mudah saja. Jangan lupa untuk layari laman bersama KPDN untuk anda memohon lesen untuk aktiviti jualan langsung. Betul. Terima kasih diucapkan kepada Puan Liza Juliana Mafauzil, penolong pengarah kanan bahagian pembangunan jualan langsung, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN, untuk perkongsian pada pagi ini.